Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum kita bermula, izinkanlah saya perkenalkan dulu diri saya. Baik, nama penuh Syahnas Putra bin Muhammad Yaakob. Okey, so nama pena saya pun Syahnas Putra juga. Baik, jadi sebenarnya saya dalam industri seni dah bermula seingat saya daripada umur saya 14 tahun, yang mana saya bermula dengan berlakon. Saya berlakon sebagai pelakon ekstra dekat iklan, dekat drama dan sebagainya. Okey, jadi pada usia 22, 21 seingat saya, saya cuba mencari apa orang kata peningkatan ataupun orang kata kerjaya lain dekat dalam bidang seni ni juga, yang mana yang boleh memberi pendapatan yang lebih tinggi. Sebab apa? Bukan tak bersyukur, tapi jika kita tengok balik pendapatan sebagai seorang pelakon, pelakon ekstra ataupun pelakon tambahan ni semua, dia punya pendapatan tu sebenarnya tak lebih daripada RM200 sehari, ataupun boleh dikatakan average dia yang kebiasaannya ialah RM65 ke RM80 sehari. Okey, itu kebiasaannya untuk bayaran bagi pelakon tambahan yang berdialog pun RM85 je. Jadi itu pun job tidak sentiasa ada. Jadi saya cuba mencari sesuatu yang lebih menguntungkan, yang lebih menjamin masa depan saya sebenarnya. Okey, jadi saya cuba tanya-tanya saya punya kawan-kawan dalam industri, dan ada yang sarankan saya untuk cuba belajar belakang tabir. Okey, jadi saya pun cuba belajar belakang tabir, dan saya ada buat sebagai kru production, saya buat sebagai wardrobe, jaga baju artis, gosok baju artis, tanda konti dan sebagainya. Kemudiannya saya buat juga sebagai prop master. Okay, and then hias, tata rias set lokasi penggambaran dan sebagainya. Tapi saya masih rasa tak puas kat situ. Saya rasa macam ini macam bukan benda yang saya cari. Ini bukan apa yang aku cari. And then saya rasa macam macam tak cukup je. Pendapatan dia masih still belum membuat saya rasa puas. Okay, jadi bila saya kenal dengan salah seorang kawan saya, yang dia pula mensarankan untuk cuba belajar menulis skrip drama. So dekat situlah saya mula belajar. Okay, dan saya masuk ke kelas Abang Mazlan Manan. So kalau Abang Mazlan Manan ni dia seorang penulis skrip otai lah kat Malaysia ni, yang mana dia punya skrip yang dah ditayangkan kat TV pun dah beratus, dekat beribu skrip yang dah ditayangkan dekat RTM, TV3 dan sebagainya. Jadi saya masuk ke kelas dia sehari sahaja dan belajar benda-benda basic. Okay, saya ingat lagi masa tu saya pergi ke kelas tu bersama saya punya kawan penulis Hafiz Derani. Okay, so kita orang masuk ke kelas tu, and then kita orang keluar dari kelas, kita orang terus start buat proposal, dan kemudiannya hantar kepada production. 3 bulan kemudian 2 daripada 5 proposal yang kita orang hantar lulus dan diterima oleh TV3. Dan drama tu adalah telemovie Tasbih Yang Terlerai dan drama 13 episod Stella TV9. Okey, jadi dekat situ mula-mula saya rasa pada awalnya macam boleh ke kita yang tak ada pengalaman, yang zero knowledge ni terjun ke dalam bidang penulisan, kan? Cumanya bila dia tengok balik, dia tak lari jauh daripada orang kata industri tu sendiri. Okey, yang mana kami pun cuba je tulis. Bila dah dapat job tu, kami pun tulis, dan alhamdulillah tak adalah begitu susah walaupun tak ada pengalaman. Okey, kita boleh belajar semasa job tu sendiri. Okey, dan pada waktu tu juga alhamdulillah pendapatan kami telah mencapai orang kata puluhan ribu ringgit, yang mana job pertama boleh mendapat sampai puluhan ribu ringgit. Okey, ialah kalau telemovie dia bayar 4,000 ke 5,000. Kalau drama episod, satu episod dibayar 1,500,
1400 lebih kurang macam tu. Jadi kalau 13 episod dah 19,000 lebih. Okey, campur lagi dengan telemovie, campur lagi telemovie lain, drama yang lain. So masa tu tahun pertama kami dah menjana beberapa puluh ribu ringgit. So saya bercakap dengan diri saya sendiri dan kawan saya, inilah yang kita orang cari selama ni. Okey, dan kerja-kerjanya kita orang cuma buat daripada rumah sahaja. Kalau nak buat pergi ke mamak dan sebagainya, itu ikut pada kita lah kan. Macam kalau saya dengan kawan saya ada juga menulis macam dekat luar, dekat mamak kita orang cari ilham dan sebagainya. Tapi mostly kerja-kerja menaip, menulis semua di rumah. Okey, dan daripada situlah kita orang terus menulis sampai ke hari ni. Dan alhamdulillah, walaupun taklah kaya, tapi alhamdulillah, syukur, cukup alhamdulillah. Dan penulisan skrip ni saya dah jadikan satu kerjaya, yang mana karier yang saya pilih untuk saya terus sampai sekarang. Okey, jadi ini adalah antara drama-drama dan telemovie yang dah saya dan kawan saya, dan ada juga saya bersendirian yang dah tulis semenjak dalam 10 tahun ini, ataupun 9 ke 10 tahun, nak masuk 10 tahun ni. Okey, dan kalau tengok kat sini ada drama ataupun telemovie yang saya tulis berseorangan, ada yang saya tulis dengan Hafid Derani, kawan saya masa saya bermula dulu. Ada juga yang saya tulis dengan saya punya pelajar-pelajar dan tim saya. Okey, tapi saya tak panggil pelajar lah, saya lebih suka panggil tim saya. Okey, baik. Jadi dan kalau anda lihat, ini adalah gambar saya semasa dapat payment pertama dengan Hafid. Okey, dan ini antara saya punya pelajar-pelajar tim saya yang dah berjaya menulis drama sendiri, menulis telemovie sendiri. Yang kadang-kadang ada antara diorang ni yang lagi banyak job daripada saya. Yang sudah sedar dah keluar drama dekat TV dan sebagainya. Ada yang saya tak tahu pun ada juga. Okey, so alhamdulillah, daripada beberapa tahun kebelakangan saya buat kelas, dan ramai juga yang dah bermula menulis drama sendiri. Walaupun
tanpa ada pengalaman, tanpa ada orang kata background yang dalam penulisan dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya kenapa saya nak buat kelas ni? Okey, jadi pertamanya sebab saya berniat untuk kongsi ilmu lah, yang mana sebenarnya kita tahu kalau kita berkongsi ilmu ni sebenarnya adalah saham akhirat, betul? Jadi bahasa mudahnya, kalau saya kongsi ilmu ni, okey, kemudiannya anda belajar, anda gunakan ilmu ni untuk buat drama Islamik ke, drama dakwah ke, kemudiannya penonton tengok, penonton dapat orang kata hidayah, dapat ilham dan sebagainya. So dekat situ jadi satu manfaat. Okey, dan anda dapat pahala dan saya pun dapat pahala juga. So itulah antara orang kata investment yang saya cari, okey, dalam menganjurkan kelas penulisan skrip drama ni lah. Okey, jadi sebenarnya saya juga untuk dalam proses mengumpul penulis-penulis untuk diserap menjadi tim penulis Cakrawala Seni. Okey, yang mana tim ni kita kumpulkan, yang mana untuk kita sama-sama berkongsi job, and then untuk dapatkan sokongan sesama sendiri dan sebagainya. Okey, dan sebenarnya suka saya tekankan dekat sini soal bergerak berkumpulan ataupun networking dalam bidang ni, yang mana kalau anda nak tahu, dalam pengalaman saya, banyak job yang saya dapat sebenarnya bukan yang saya cari sendiri, ataupun bukan proposal saya sendiri juga, tetapi ada daripada job-job yang saya dapat adalah job yang dipas oleh tim-tim saya ataupun kenalan-kenalan saya, kawan-kawan saya, networking saya, yang mana kadang-kadang diorang dah banyak job, tak menang tangan, so diorang just let go job tu kepada saya. So itulah orang kata pentingnya kumpulan ataupun networking dalam bidang ni. Okey, yalah, kalau kita dah tengah tulis satu drama 30 episod kan, lepas tu kita kena fikirkan watak tu, watak ni pula, so jadi kita macam kita kena tumpukan pada drama tu. Cuba bayangkan kalau kita tengah tulis drama 30 episod, lepas tu tiba-tiba job lain masuk, drama 60 episod contohlah kan, tak kepening kepala. So nak tak nak kita kena ada kumpulan, kita kena ada team yang mana kita boleh bekerjasama. Mungkin seorang ni dia akan bantu daripada segi penulisan dialog, seorang ni dia akan bantu daripada segi penulisan dan ataupun brainstorming jalan cerita. Okey, jadi kemudiannya Cakrawala Seni juga sebenarnya bertujuan buat kelas ni untuk mengumpul proposal ataupun idea-idea baru daripada penulis-penulis baru juga. Okey, bukanlah nak kata saya dah tak ada idea ataupun dah kering idea, bukan sebenarnya. Okey, tapi kita nak bagi peluang juga dekat orang lain untuk diorang ketengahkan idea diorang. So kita tahu mungkin setiap orang diorang punya idea yang tersendiri yang diorang nak ketengahkan, ada cerita yang diorang nak bawakan. So kita nak proposal daripada penulis-penulis yang lain juga. Okey, jadi seterusnya kita nak ubah sebenarnya corak tayangan Session TV. So kalau anda sendiri pun tahu, kita punya netizen ramai yang orang kata komplain lah sebab kita punya drama TV ni kononnya lah, okey, tak berkualiti, tak bagus, tak, orang kata apa lagi, tak ada faedah, tak ada manfaat dan sebagainya. Jadi bila penonton bercakap macam ni, kita sebagai penulis ni akan, orang kata, terasa. Okey, bukanlah orang kata sakit hati ke tidak, tapi sebenarnya kita yang memainkan peranan dalam bidang ni, jadi kita kena ambil tindakan. Okey, so sebenarnya saya suka juga tekankan kenapa terjadinya situasi macam ni. Adakah penulis-penulis skrip semua dekat Malaysia ni menghasilkan cerita-cerita yang orang kata paksa kahwin ataupun kahwin anak orang kaya, cerita 2 bilion anak orang kaya dan sebagainya, dan ulang-ulang cerita yang macam tu saja?
Adakah macam tu? Tidak sebenarnya. Sebenarnya ramai penulis skrip. In fact, boleh dikatakan hampir semua penulis skrip menulis cerita yang sebenarnya mungkin lain daripada yang lain ataupun boleh dikatakan unik. Okey, tetapi atas beberapa faktor yang menjadi kekangan, benda-benda tu semua sukar untuk direalisasikan dekat skrin TV. Okey, dan mungkin atas faktor panel TV juga yang meluluskan mana drama dan sebagainya. Okey, dan saya tak salahkan panel TV, okey, tetapi kalau kita lihat sebenarnya antara drama-drama yang macam tu juga sebenarnya adalah drama-drama adaptasi novel. Okey, kalau kita tahu mungkin novel cerita yang anda tahu macam itulah, macam mana kan. Jadi kita tak nak bash penulis novel juga. Okey, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki benda ni. Okey, kita berusaha untuk memberi satu nafas baru kepada drama-drama ataupun telemovie dekat TV. Okey, cumanya bukan juga semua cerita tak baik ataupun tak menarik. Ada juga cerita yang bagus, ada juga cerita yang lain daripada yang lain. Okey, tak perlulah saya sebut satu persatu, cuma anda pun sendiri tahu apakah drama-drama yang baik, yang bagus, yang berkualiti, macam cerita dekat TV3 Samarinda Mona. Okey, apa lagi? Banyak sebenarnya. Detektif lah, maaf saya. Lieutenant Zana, apa lagi? Juvana. Ada sebenarnya drama-drama yang bagus, yang berkualiti, yang tembus ke stesen TV. Cuma kita perlukan effort untuk mengeluarkan proposal ataupun cerita-cerita yang berkualiti.